Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita merafakkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala dan terima kasih di atas kerjasama para jamaah mengikuti siaran yang disiarkan ini dalam usaha penghayatan kita pada sirah ataupun sejarah para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, yang mana mudah-mudahan sedikit daripada sejarah mereka ini dapatlah kita ambil iktibar dalam kehidupan kita yang teramat singkat ini, insya-Allah. Kali ini insya-Allah kita akan menghayati sedikit berkenaan dengan sejarah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang diibaratkan oleh hatta sebahagian para sahabat yang lain yang cukup berhati-hati dalam meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bermakna apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan sesuatu dan ucapan Nabi ini, kata-kata Nabi ini didengari oleh sahabat berkenaan, beliau bila menyampaikan kepada sahabat yang lain, ibarat meriwayatkan hadis ini, maka beliau akan menggunakan sedapat mungkin nada ataupun gaya cakap yang sama, di mana Nabi SAW dalam ucapan baginda terhenti, di situlah sahabat ini akan terhenti. Apabila Nabi dalam penyampaian baginda menekankan suara, sahabat ini dalam meriwayatkan hadis baginda juga akan turut menekankan suara beliau. Ini hadis-hadis qauliyah, hadis-hadis dalam bentuk ucapan Nabi. Hatta perbuatan Nabi, beliau akan menunjukkan cara yang setepatnya seperti mana yang beliau sendiri saksikan Nabi buat. Beliau dalam meriwayatkan kembali, beliau akan buat benda yang sama. Sehingga kan ada sebahagian para sahabat yang mungkin mendapat tahu tentang sesuatu perkara yang beliau, sahabat ini, tidak mengetahuinya. Umpamalah bila dalam satu perjalanan mereka mengatakan, dulu saya pernah melihat Rasulullah SAW berdiri di sini. Maka sahabat yang sedang kita hayati sejarahnya ini, bila jalan di tempat itu akan berhenti di tempat yang pernah Rasulullah berhenti, akan berdiri di tempat di mana Rasulullah pernah berdiri. Sampai gitu sekali. Sahabat yang kita maksudkan adalah Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Abdullah ibnu Umar, atau lebih dikenali dengan panggilan Ibnu Umar. Ibnu Umar adalah anak Umar. Beliau bermakna anak kepada Umar ibnul Khattab radhiyallahu anhu. Sejarah masuk Islamnya beliau adalah di hari yang sama di mana ayahnya Umar ibn Khattab masuk Islam.
Dan Umar masuk Islam itu sendiri, sebagian riwayat ada menyebutkan sekitar 5 tahun sebelum Nabi SAW berhijrah ke Al-Madinah Al-Munawwarah. Maka ini bermakna pada hari yang sama, pada tahun yang sama di mana Umar masuk Islam, anaknya Abdullah turut sama masuk Islam. Ketika itu, beliau adalah seorang anak kecil. Maksudnya, dalam usia beliau sekitar 9 atau 10 tahun, beliau dah masuk Islam. Bermakna beliau masuk Islam dalam usianya yang cukup muda. Dan bila mana ayahnya berhijrah ke Madinah, beliau ikut sama berhijrah. Apabila berlakunya Perang Badar, dalam membuat persiapan Perang Badar, Nabi menyeru para sahabat untuk mempertahankan Islam daripada tentangan dan serangan orang-orang musyrikin Quraisy. Perang Badar sebagaimana yang kita maklumi terjadi pada tahun kedua Hijriah. Maka bila seruan Nabi mengajak para sahabat, yang majoriti mereka pada ketika itu yang menyahutnya adalah sahabat-sahabat Muhajirin, maka Ibnu Umar ingin turut serta dalam peperangan tersebut. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, Nabi SAW bila melihat Ibnu Umar tampilkan dirinya ke hadapan untuk menyertai Perang Badar, Rasulullah SAW dengan pandangan penuh kasih dan sayang, baginda menolak permohonan Ibnu Umar untuk turut serta dalam Perang Badar ini. Ini tak lain dan tidak bukan adalah kerana usianya yang masih sangat muda pada ketika itu. Maka Ibnu Umar tidak menyertai Perang Badar. Perang yang terjadi pada tahun kedua Hijriah, yang mana jumlah tentera orang-orang Islam dalam Perang Badar ini sekitar 313 atau 314, dapat mengalahkan pihak musuh musyrikin Quraisy yang jauh lebih ramai dalam Perang Badar itu. Namun, penolakan Nabi terhadap Ibnu Umar untuk menyertai Perang Badar ini, ia menerimanya dengan rasa sedih, namun tidak pernah mengecewakan beliau. Maka itulah, bila mana musyrikin Quraisy yang bekerjasama dengan orang-orang Yahudi dan beberapa puak Arab nak mengadakan serangan ke Madinah, maka Nabi SAW dalam persiapan perang yang kemudian dikenali sebagai Perang Khandaq, membuat persiapan, buat khandak, buat parit, maka Ibnu Umar mengambil kesempatan ini untuk ikut serta sama-sama buat khandak, buat parit, dan kemudiannya sama-sama mempertahankan Madinah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, bermakna dari bermula daripada Perang Khandaq. Perang Khandaq kita maklumi, peperangan yang terjadi pada tahun kelima Hijriah menentang musyrikin Quraisy yang mendapat sokongan sama orang-orang Yahudi dan beberapa puak Arab seperti mana yang disebutkan tadi. Bermula dari Perang Khandaq ini seterusnya diikuti dengan peperangan Mu'tah yang dipimpin oleh 3 sahabat agung Rasulullah SAW, yang seorang demi seorang gugur syahid di jalan Allah. Pertamanya adalah Zaid bin Al-Harithah, kemudian Ja'far bin Abi Talib, kemudian Abdullah ibn Rawaha.
sebelum kepimpinan tentera diambil alih oleh Khalid ibn Walid radhiyallahu anhum ajma'in seluruhnya. Maka Abdullah ibn Umar bersama di antara para sahabat yang ikut serta dalam peperangan Mu'tah ini. Dan pada tahun ke-8 Hijriah, beliau juga menyertai tentera Islam mengepung Makkah yang kemudiannya orang-orang musyrikin Quraisy Makkah menyerah diri dalam peristiwa yang dikenali sebagai Fathu Makkah. Bermakna boleh dikatakan sejak daripada perang Khandaq, Abdullah ibn Umar tidak mahu terlepas peluang lagi untuk menyertai setiap peperangan, sama ada peperangan itu dipimpin oleh Rasulullah SAW sebagaimana dalam peperangan yang disebutkan tadi, perang Khandaq, maupun peperangan yang tidak dipimpin oleh Rasulullah SAW, seumpama perang Mu'tah itu sendiri. Beliau juga merupakan seorang sahabat yang kuat daya ingatan, dan beliau banyak meriwayatkan hadis. Malah sebahagian para ulama hadis kita bila mengumpulkan hadis-hadis riwayat beliau ini yang cukup hati-hati ini, beliau disenaraikan sebagai orang yang kedua paling banyak meriwayatkan hadis selepas Abu Hurairah. Ada pula ulama menyatakan beliau ini sebagai yang ketiga selepas Anas. Dalam catatan Imam Bukhari sendiri, di mana Ibn Umar pernah meriwayatkan sejumlah 2,630 hadis, baik hadis-hadis yang dalam bentuk ucapan Nabi, ataupun hadis-hadis dalam bentuk perbuatan Nabi, ataupun hadis-hadis yang berbentuk takrir Nabi, iaitu perbuatan atau percakapan para sahabat yang dipersetujui oleh Nabi SAW. Maka itulah Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha pernah menyatakan, apa kata-kata Ummul Mukminin Aisyah, orang yang paling rapat dengan Nabi SAW, isteri baginda sendiri. Kata Aisyah, tak seorang pun mengikut jejak langkah Rasulullah SAW di tempat-tempat berhentiannya. Maknanya Nabi kalau berjalan, Nabi berhenti di suatu tempat, di mana yang kita sebutkan tadi, tak ada sahabat yang juga berbuat demikian, berhenti di tempat Nabi dulunya pernah berhenti, seperti yang dilakukan oleh Ibnu Umar. Tak seorang pun, kecuali Ibnu Umar. Ini pengakuan yang dibuat oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Selepas Rasulullah SAW, Nabi kesayangan kita ini wafat, kita maklumi bersama, terdapat orang-orang yang mempunyai penyakit dalam hati mereka, orang-orang yang berpura-pura Islam. Mereka ini keluar daripada Islam, golongan orang-orang murtad, di mana dalam sejarah menunjukkan orang-orang ini muncul apabila mereka dapat tahu Rasulullah SAW wafat. Sama ada murtad mereka ini totally mereka keluar daripada Islam, ataupun mereka mengingkari perintah melaksanakan zakat. Yang lain mereka buat, boleh, mereka terima, tapi bab zakat ni payah sikit. Sorry pasal duit, sorry, mereka tak nak bayar.
Maka khalifah yang dilantik, yang dipilih, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, menentang mereka. Dan dalam peperangan yang kemudian dikenali dengan peperangan Yarmouk, maka Ibnu Umar ikut serta dalam peperangan menentang golongan orang-orang murtad ini dalam peperangan Yarmouk. Di zaman Khalifah Umar, ayahnya sendiri, dalam peperangan memperluaskan dakwah Islam ke kawasan yang belum sampai dakwah Islam itu ke sana, seperti kawasan Parsi, Mesir dan sebagainya. Maka misi Sayyidina Umar ibn Khattab, khalifah pada ketika itu, untuk memperluaskan Islam disertai melalui tentera, iaitu dan antara orang yang mengikut pasukan tentera dalam peperangan yang terjadi pada tahun ke-14 Hijriah, dikenali sebagai peperangan Al-Qadisiyah, iaitu memperluaskan Islam ke daerah Iraq yang sebelum ini dikuasai ataupun merupakan salah satu empire daripada orang-orang Parsi. Begitu juga meluaskan Islam ke bumi Mesir. Boleh dikatakan bumi Mesir merupakan pintu masuk ke benua Afrika pada ketika itu. Maka dalam peperangan-peperangan besar ini, Al-Qadisiyah, pembukaan Mesir, Ibn Umar turut serta dalam peperangan tersebut. Ini di zaman ayahnya menjadi khalifah, Umar bin Khattab radhiyallahu an, menjadi khalifah. Oleh kerana beliau ini begitu banyak meriwayatkan hadis, orangnya pula jenis orang yang cukup berhati-hati dalam pengamalan, dalam kehidupan sehariannya, pengamalan dalam ibadah, dalam makan minum, dalam tutur kata, sangat-sangat menjaga. Kalau apa yang tak disukai oleh Rasulullah SAW, Ibnu Umar juga tidak suka. Apa yang disukai oleh Nabi, umpamanya kalau ada sejenis buah-buahan yang disukai oleh Nabi, Ibnu Umar akan ikut serta suka kepada buah-buahan ataupun jenis buah-buahan yang disukai oleh Nabi. Maka itulah semasa Khalifah Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, Uthman bin Affan melihat kehebatan dan kelebihan fadilat Ibnu Umar ini, maka Uthman bin Affan radhiyallahu an menawarkan jawatan wazir ataupun sebagai wali, ataupun maksudnya sebagai governor bagi sebuah daerah. Maka Ibnu Umar menolaknya dengan baik. Ia tidak mahu terlibat ataupun mengambil jawatan tersebut sebab ia khawatir jawatan itu akan membuatkannya ini menjadi orang yang terleka dengan dunia. Sebab itu beliau menolak tawaran untuk menjadi wazir di zaman Khalifah Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita sedia maklum, Khalifah Uthman wafat dan fitnah besar berlaku di kalangan umat Islam pada ketika itu, di mana Sayyidina Uthman ini terbunuh. Sebelum dibunuh, sejarah menunjukkan bahawa rumahnya telah dikepung. Fitnah-fitnah yang diada-adakan oleh musuh-musuh Islam disebarluaskan sehingga semuanya dicampakkan kepada Sayyidina Uthman.
Dan itu yang menjadikan Sayyidina Uthman ini akhirnya terbunuh. Malah peristiwa beberapa tahun rentetan selepas itu, fitnah ini terus terjadi. Maka itulah sebahagian orang ataupun para sahabat, para tabi'in yang pada masa itu, iaitu selepas wafatnya Sayyidina Uthman, ada yang menyokong Sayyidina Ali untuk menjadi khalifah. Ada pula yang menyokong kuat Muawiyah bin Abi Sufyan untuk menjadi khalifah, iaitu khalifah selepas Sayyidina Uthman. Ibnu Umar dengan penuh kezuhudannya, dengan penuh kecerdikannya, ia mengelakkan diri daripada menyokong mana-mana pihak. Ia takut kalau ia menyokong Sayyidina Ali, mungkin langkahnya ini tersilap. Begitu sebaliknya, kalau ia menyokong Muawiyah, juga takut langkahnya ini tersilap. Maka itu, ia tidak memihak. Ibnu Umar tidak memihak sama ada nak menyokong Sayyidina Ali ataupun menyokong Muawiyah. Dan kita maklum dalam sejarah, Sayyidina Ali dan Muawiyah tidak bermusuhan. Orang-orang yang menyokong mereka, yang diapi-apikan oleh musuh-musuh Islam ini untuk berperang sesama saudara Muslim. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, sahabat agung ini menghabiskan usianya di Makkah. Dan beliau meneruskan kehidupannya tanpa mahu terlibat dalam hal-hal isu-isu yang istilahnya orang-orang sekarang ini sebagai isu-isu politik. Beliau mengelakkan diri dan meneruskan kehidupannya di kota suci Makkah, berhampiran dengan Kaabah, rumah Allah. Beliau di penghujung hayatnya hilang daya penglihatan. Maknanya pada penglihatannya ini menjadi kabur kerana usia yang agak lanjut. Dan sahabat agung yang banyak meriwayatkan hadis ini, sahabat agung yang begitu mirip dengan percakapan dan perbuatan Nabi SAW ini, wafat pada tahun ke-73 Hijriah, iaitu dalam usia beliau sekitar 80 tahun. Dan beliau merupakan salah seorang sahabat yang paling akhir yang wafat di kota suci Makkah. Abu Salamah, seorang sahabat lagi. Abu Salamah pernah meluahkan kata-kata, Ibnu Umar wafat dan keutamaannya sama seperti Umar, iaitu si anak Ibnu Umar ini wafat, sedangkan fadilat atau keutamaannya ini sama seperti Umar, iaitu ayahnya. Kata Abu Salamah, Umar hidup pada masa ramai orang yang sebanding dengannya. Maknanya Sayyidina Umar mempunyai kelebihan seperti ini, tapi sahabat-sahabat yang lain juga ada. Sebab Umar hidup sezaman dengan Abu Bakar, dengan Sayyidina Uthman, dengan Sayyidina Ali dan sebagainya. Dan sahabat-sahabat Abdul Rahman bin Auf dan seterusnya. Maka Abu Salamah mengatakan Umar hidup pada masa ramai orang yang sebanding dengannya. Sementara Ibnu Umar hidup pada masa yang tidak ada seorang pun yang sebanding dengannya. Maknanya fadilat dan kelebihan beliau, terutamanya sebagai orang yang paling banyak, yang paling mengetahui
sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam boleh dikatakan hampir tidak ada. Maka itulah Abu Salamah menekankan Ibnu Umar hidup pada masa yang tidak ada seorang pun yang sebanding dengan. Di sinilah muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Sahabat agung Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma, yang mana kita dapati bahawa sahabat agung ini yang masuk Islam dalam usianya yang muda, terus memperjuangkan Islam, turut memerhatikan apa yang akhirnya menjadi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sunnah percakapan ataupun sabda baginda, sunnah perbuatan baginda dan sebagainya, begitu dipelihara oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Mudah-mudahan kita juga tergolong dalam golongan orang-orang yang senantiasa memelihara sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sama ada sunnah-sunnah yang sekecil-kecilnya. Cara Nabi makan, cara Nabi bergaul dan sebagainya, mahu lebih-lebih lagi dalam sunnah-sunnah yang besar, iaitu bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, menyebarkan, malah mempertahankan agama suci Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan. Terima kasih di atas perhatian bersama. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'il muslimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.